Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung dengan teknik menjawab sains SPM bahagian C, kertas 2, soalan mengeksperimen. Dalam soalan mengeksperimen ini, kemahiran yang diuji adalah kemahiran membina hipotesis, menulis tujuan, mengenal pasti pemboleh ubah, menyenaraikan radas dan bahan, merancang prosedur dan juga membina jadual. Sekiranya pelajar boleh menguasai semua kemahiran ini, jumlah markah yang akan pelajar perolehi dalam soalan ini adalah 10 markah. Jadi cikgu harap apa yang cikgu hendak sampaikan pada hari ini serba sedikit dapat membantu pelajar untuk mendapatkan markah dan juga dapat memahirkan diri dengan kemahiran yang akan dinilai nanti. Mari lihat dua contoh soalan dan kita akan lihat contoh soalan yang pertama. Kaji situasi di bawah. So, pada kebiasaannya, soalan eksperimen ini akan diberikan situasi sama ada dalam bentuk pernyataan, gambar ataupun dialog. Jadi kat sini mereka berikan gambar, ada dua gambar, pelajar kena teliti betul-betul gambar yang diberikan dan penerangan yang diberikan rajah menunjukkan teh tarik yang terdapat dalam dua cawan yang berbeza, didapati teh tarik yang terdapat dalam cawan yang diperbuat daripada logam kuprum susah untuk diminum kerana cawan menjadi panas dengan cepat dan sukar untuk dipegang berbanding cawan yang diperbuat daripada gelas ataupun kaca. So, ini menunjukkan kekonduksian haba dalam cawan kaca adalah berbeza berbanding dengan cawan kuprum. Jadi pelajar kena teliti gambar dan juga penyataan yang diberikan betul-betul. Jadi dalam soalan ini, pemboleh ubah yang dimanipulasikan iaitu pemboleh ubah yang berbeza. Situasi yang berbeza adalah jenis bahan ataupun jenis logam. Minta maaf. Jenis bahan, bukan jenis logam, jenis bahan iaitu kat sini mereka gunakan bahan kaca dan juga kuprum. Dan mereka hendak melihat kekonduksian haba. Sebelum pelajar menjawab soalan, pastikan memahami situasi yang diberikan dengan betul-betul. Daripada soalan, pelajar boleh mendapatkan pemboleh ubah ataupun tujuan eksperimen. Jadi daripada situasi ini, pelajar boleh membina hipotesis. Soalan yang pertama, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Jadi kita tahu situasi ini berkaitan dengan jenis bahan dan juga kekonduksian haba. Jadi hipotesis yang sesuai adalah logam merupakan konduktor haba yang lebih baik berbanding dengan bukan logam. Jadi kalau pelajar lihat pernyataan ini, ada pemboleh ubah manipulasi iaitu jenis bahan, logam dan bukan logam, dan ada cerita tentang gerak balas iaitu kekonduksian haba. Dan yang seterusnya, mereka biasanya akan mulakan ayat dalam bentuk begini. Anda diberikan rod besi, rod karbon, penunu bansen, lilin, kaki ritok dan radas lain yang sesuai. Uraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda pada satu A. Jadi soal kalau pelajar cikgu galakkan pelajar buat dalam bentuk jadual. Okey, soalan yang pertama yang akan mereka tanya dalam soalan mengeksperimen ini adalah tujuan. Jadi tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji ataupun untuk menyiasat logam merupakan konduktor haba yang lebih baik berbanding dengan bukan logam. Jadi cikgu nak ingatkan, di dalam tujuan juga pelajar perlu sertakan mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah gerak balas.
Jadi daripada situasi tadi kita dah tahu pemboleh ubah manipulasi adalah jenis bahan. Kita hendak melihat kekonduksian haba dan contoh dimalarkan ni dia bergantung kepada bahan dan radas yang diberikan dalam soalan. Jadi untuk soalan ini salah satu pemboleh ubah yang boleh dimalarkan adalah saiz rod. Senarai radas dan bahan biasanya akan diberikan dalam soalan. So, kat sini mereka dah bagi rod besi, rod karbon, penunu Bunsen, lilin, kaki retort, paku tekan dan. Okey, kat sini kalau kamu lihat, pelajar lihat soalan dia kata dan radas lain. So, untuk mendapatkan satu markah dalam bahagian senarai radas dan bahan, pelajar perlu menambahkan lagi satu ataupun dua bahan ataupun radas. Jadi untuk soalan ini adalah susunan alat radas yang diperlukan untuk tindak balas ini. Kalau pelajar lihat dalam soalan ini ada rod telah dipasang secara melintang pada kaki retort dan dilekatkan paku tekan dengan lilin dan dipanaskan. Jadi satu bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah jam randik. So mari kita lihat prosedur. Pertama, pada satu hujung rod besi dititis dengan lilin panas bagi melekatkan permukaan rata paku tekan pada rod besi. Seterusnya, pasangkan rod besi secara melintang pada kaki retort. Kemudian, panaskan lagi satu hujung rod besi dengan penunu Bunsen. Dan tempoh masa yang diambil untuk paku tekan jatuh direkodkan. Sebab tu dalam eksperimen ini kita memerlukan jam randik. Dan kita ulangi langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan lagi satu rod yang diberikan iaitu rod karbon. Dan seterusnya penjadualan data. Penjadualan data ni perlu dinyatakan dengan jelas, pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah gerak balas. So, pemboleh ubah manipulasi dalam soalan ini adalah jenis bahan dan pemboleh ubah gerak balas adalah masa yang diambil untuk paku tekan jatuh dan jangan lupa tulis unit. Jadi untuk soalan nombor 10, pembahagian markah, hipotesis kita akan diberikan 1 markah, tujuan 1 markah, pemboleh ubah pada kebiasaannya maksimum 2 markah. Jadi cikgu galakkan pelajar menyenaraikan semua pemboleh ubah. Senarai radas bahan 1 markah, prosedur 4 markah dan penjadualan data 1 markah. Jadi jumlah markah untuk soalan mengeksperimen sekiranya pelajar boleh menguasai soalan nombor 10 ni, pelajar boleh mendapat 10 markah. Okay. Jadi bagaimana pelajar hendak boleh membina ataupun merancang eksperimen? So dia bergantung kepada jenis alat radas yang diberikan. So berdasarkan jenis alat radas yang diberikan, pelajar boleh merancang dan membentuk dan juga menyenaraikan semua kemahiran yang diuji. Kukuhkan lagi pemahaman pelajar tentang soalan mengeksperimen ini. Mari kita lihat soalan yang kedua. Di sini mereka berikan dalam bentuk perbualan. Cikgu menanya pelajar, mengapakah kuprum sesuai digunakan dalam pembuatan wire elektrik? Okay, so pelajar kena baca soalan betul-betul. Yang ni cikgu tanya, mengapakah kuprum sesuai digunakan dalam pembuatan wire elektrik? So, pelajar menjawab, sebab kuprum adalah konduktor elektrik yang baik, cikgu. Pelajar yang kedua menjawab, kuprum adalah bahan logam. Dan pelajar yang ketiga menyatakan bahan yang berbeza-beza mempunyai sifat kekonduksian elektrik yang berbeza, cikgu. Jadi pelajar kena kaji betul-betul apa yang cuba disampaikan dalam soalan. Jadi daripada soalan ini pelajar perlu ada idea apa yang hendak dikaji kat sini adalah pemboleh ubah manipulasi adalah jenis bahan,
Iaitu satu, mereka cerita tentang kuprum, maksudnya lagi satu bahan adalah mestilah bukan logam, dan juga kekonduksian elektrik. Sebab dalam perbualan ini ada diceritakan tentang konduktor elektrik. Soalan yang pertama, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Jadi cikgu dah ingatkan, semasa membina hipotesis mesti ada pemboleh ubah, manipulasi dan gerak balas. Daripada perbualan, pemboleh ubah manipulasi adalah jenis bahan dan gerak balas adalah kekonduksian elektrik. Jadi hipotesis yang sesuai, logam merupakan konduktor elektrik yang lebih baik berbanding bukan logam. Jadi kalau pelajar lihat dalam penyataan ini ada pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Seterusnya bahagian soalan B, mereka akan tanya tentang pembinaan tujuan, pemboleh ubah, radas dan bahan, prosedur dan penjadualan data. Sebelum itu, pelajar perlu bacakan apakah alat radas yang diberikan untuk membantu pelajar merancang eksperimen. Jadi dalam eksperimen ini, pelajar dibekalkan kepingan kuprum, potongan sulfur, wire penyambung dengan klip wire, bateri dengan pemegang bateri dan radas lain. So, radas lain ni pelajar kena tambah satu radas. So, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda pada 2A. Jadi tujuan untuk mengkaji logam merupakan konduktor elektrik yang lebih baik berbanding bukan logam. Pemboleh ubah, kita dah bincang manipulasi, jenis bahan, gerak balas, kekonduksian elektrik. Jadi kat sini mereka gunakan kepingan kuprum dengan potongan sulfur. Jadi kita boleh nyatakan saiz bahan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okay, senarai radas dan bahan yang diberikan di dalam soalan. Jadi pelajar perlu menambah lagi satu bahan. Jadi pelajar kena lihat soalan betul-betul. Seeloknya pelajar boleh menukarkan senarai radas bahan ni kalau dalam bentuk rajah akan membantu pelajar untuk menulis prosedur dan juga mendapatkan apa bahan yang tertinggal. Jadi kalau kat sini mereka bagi kepingan kuprum, potongan sulfur, wire penyambung dengan klip wire. Jadi susunan alat radas adalah lebih kurang begini. Jadi kalau pelajar lihat yang tertinggal adalah mentol. Jadi sekarang sebab tu cikgu nasihatkan kalau boleh lukis rajah di mana ianya membantu pelajar untuk menulis prosedur. So pertama sambungkan kepingan kuprum dengan wire penyambung menggunakan klip wire. Sambungkan satu hujung kepingan kuprum dengan mentol dan lagi satu hujung ke bateri. Lengkapkan litar dan perhatikan perubahan yang berlaku pada nyalaan mentol dan rekodkan dalam jadual. Jadi cikgu nak ingatkan apa yang kamu perhatikan perlu dinyatakan dengan jelas. Jadi dalam soalan ini yang diperhatikan adalah nyalaan mentol. Jadi pelajar kena perhatikan nyalaan mentol dan rekodkan di dalam jadual. Dan seterusnya pelajar ulang dengan potongan sulfur. Jadi kalau pelajar lihat kat sini pelajar sudah mendapat 4 markah. Seterusnya penjadualan data perlu lukis jadual. Terus yang pertama untuk pemboleh ubah manipulasi jenis bahan di mana mereka gunakan kuprum dan juga sulfur dan pemboleh ubah gerak balas di sini kita perhatikan nyalaan mentol. Jadi daripada soalan ini pelajar boleh lihat bagaimana hendak merancang eksperimen dengan menulis contohnya tujuan, pemboleh ubah, senarai radas bahan, prosedur dan juga penjadualan data. Jadi cikgu harap pelajar dapat menguasai serba sedikit berkaitan dengan soalan mengeksperimen ini.
Jadi latihan berkaitan soalan mengeksperimen ini telah cikgu kongsikan dalam blog cikgu, ciguNila.blogspot.com. Pelajar boleh muat turun dan menjawab soalan tersebut dan boleh meminta bantuan guru mata pelajaran pelajar untuk memeriksa jawapan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.